saya nak kamu pergi kepada praktis kedua. Saya nak bagi tahu anda apa yang saya cuba lakukan di sini ya. Okey. Saya nak kamu tengok, yang penting bukan jawapan ya. Ambil perhatian, yang penting bukan jawapan. Saya nak kamu perhatikan petikan praktis 2 ini. Saya nak kamu lihat keupayaan berbahasa pengarang. Saya nak kamu tengok cara pengarang tulis ayat-ayatnya. Hanya ada 3, lebih kurang 3-4 ayat sahaja. Cuba tengok standard tahap penguasaan bahasa pengarang. Mari kita baca sama-sama kelas. Mungkin kamu tidak faham ya petikan ini. Kita baca sama-sama. Bahasa, ikut saya ya. Bahasa tidak mampu dinilai berdasarkan penetapan harga, kurang tepat untuk mengandaikan gandingan faktor bahasa dan mata wang, maupun pemasaran komponen bahasa sebagai komoditi. Kamu faham ke? Kamu faham atau tidak ayat ini? Siapa faham? Siapa dapat terangkan kepada saya maksud ayat pertama? Bahasa tidak mampu dinilai berdasarkan penetapan harga, kurang tepat untuk mengandaikan gandingan faktor bahasa dan mata wang, maupun pemasaran komponen bahasa sebagai komoditi. Apa ni? Ada beberapa orang pelajar dalam kelas yang lepas telah memberitahu saya mereka tak dapat ikut apa yang saya ajar sebab menurut mereka tahap yang saya gunakan terlalu tinggi. Mereka tak dapat ikut. Kelas ini standard SPM ya, belum standard STPM lagi. Sebab masalahnya bukan tahap yang saya guna untuk ajar kamu, tetapi masalahnya majoriti belum mencapai tahap SPM. Saya tahu ada setengah masih lagi dalam tahap penguasaan bahasa, tahap sekolah rendah. Kalau begitu sudah pasti anda tak boleh ikut kelas saya. Tapi ada juga pelajar yang lemah yang berusaha untuk ikut kelas saya dan sudah ada perubahan yang jelas dalam markah yang diperoleh oleh mereka. Satu lagi ya, pembelajaran bahasa mengambil masa yang lama dan memerlukan kerjasama daripada pihak anda. Semua latihan-latihan yang saya beri, kalau anda tak buat, tak membantu ya, terutamanya untuk aspek penulisan. Semua formula yang saya bagi satu persatu untuk minta anda buat latihan untuk menulis. Berapa ramai yang buat formula IKAH contohnya? Kamu masih lagi ingat IKAH? Ada 2 formula untuk bahas penulisan. Satu IKAH, satu lagi saya selalu lupa yang pertama. Imbakub. Imbakub dengan IKAH. 2 itu. Berapa ramai yang praktis? Berapa ramai sudah berusaha untuk menulis? Itu anda perlu buat. Kalau anda tak tulis, anda tak boleh baiki. Mari kita tengok ayat ini kelas. Bahasa tidak mampu dinilai berdasarkan penetapan harga. Maksudnya, kita tidak boleh, kalau tak faham tuliskan kat situ. Maksudnya, kita tidak boleh tetapkan harga. Kita tak boleh tetapkan harga untuk bahasa. Bagi bahasa. Kita tidak boleh tetapkan harga untuk bahasa. Bermaksud bahasa tidak boleh dibeli dengan wang ringgit. Faham? Kurang tepat untuk mengandaikan gandingan faktor bahasa dan mata wang. Apa maksudnya? Okay, maksud baris kedua ni, kurang tepat untuk mengandaikan gandingan faktor bahasa dan mata wang. Okay. Faktor bahasa mata wang. Kita tidak boleh digandingkan. Tidak boleh digandingkan. Apa maksud tidak boleh digandingkan? Tidak boleh dihubungkan. Bermaksud tak ada
hubung kait. Tidak relevan. Bahasa tak ada kaitan dengan mata wang. So, pertama sekali pengarang menyatakan kita tak boleh tetapkan harga untuk bahasa. Kedua, kurang tepat untuk mengaitkan faktor bahasa dengan mata wang. Faham ayat ni sekarang? Itu tujuan saya pilih petikan ni, bukan sekadar nak minta anda buat latihan. Okay? So, ini adalah antara tahap bahasa yang paling tinggi kelas. Dan saya berminat untuk menulis sebegini. Saya harap penerangan saya ini dapat membantu anda sedikit banyak untuk berusaha, satu, faham, kedua, cuba tulis begini nanti. Mari kita sambung. Maupun pemasaran komponen bahasa sebagai komoditi. Saya nak sesiapa di sini cuba terangkan maksud baris ketiga ini. Maupun pemasaran komponen bahasa sebagai komoditi. Okey. Pertama sekali saya rasa saya terangkan dahulu apa maksud komponen ya. Anda catatkan ya. Komponen maksudnya bahagian tertentu. Dengan mudah membawa maksud bahagian tertentu. Tapi saya telah cuba cari dalam kamus, komponen membawa maksud bahagian yang menjadikan okey, ini maksud mudah, ini definisi saya kelas. Ini definisi saya. Bahagian tertentu lah. Contoh komponen komputer. Okay. Kamus Dewan terangkan komponen sebagai bahagian yang menjadikan sesuatu lengkap atau sempurna. Bahagian yang menjadikan sesuatu lengkap atau sempurna. Kelas, saya nak ingatkan anda, tidak ada guru bahasa yang akan ajar anda bahasa dengan cara yang saya guna. Sebab cara yang saya guna ini agak dynamic, kreatif. Okey, saya gunakan petikan untuk pelbagai tujuan. Dan ada setengah pelajar memang tidak dapat ikut. Apa yang kamu perlu buat ialah terus fokus, catatkan segala apa yang saya beri dan guna apabila tiba waktunya. Apabila anda mula menulis. Komponen, bahagian tertentu, bahagian yang menjadikan sesuatu lengkap, sempurna. Contoh, enjin. Adakah enjin salah satu komponen kereta? Adakah ini betul? Betul. Ambil perhatian, ambil contoh. Beri saya satu contoh komponen komputer. Bagi saya satu contoh komponen komputer. Prosesor. Okey. Selain daripada prosesor, Motherboard. RAM. Lain? Motherboard. Graphic card. Ya, betul. Semua contoh-contoh. Saya harap kamu faham maksud perkataan komponen. Dapat? Okey. Kelas, kalau kamu faham perkataan komponen ini, kamu boleh guna dalam karangan kamu, penulisan kamu. Sebab saya dah berkali-kali memberitahu kamu, rahsia kejayaan bahasa kamu ialah ada pada kertas satu, bukan kertas dua, kertas satu, penulisan anda. Markah terbanyak, tertinggi kat situ. Kalau anda dapat skor kertas satu, bahagian ni tak jadi masalah.
Jadi semua ni walaupun kita bincang untuk kertas 2, tapi saya juruskan kepada kertas 1. Saya nak pastikan ini juga membantu kertas 1 anda. Penulisan anda. Contoh ayat. Sir, Ya, apa tu SST? sesuatu. Okey, sir. Betul kan definisi kamus dewan? Bahagian yang menjadikan sesuatu lengkap. Contoh engine. Bahagian yang menjadikan kereta lengkap. Kalau tidak, kereta itu tidak sempurna, tidak boleh bergerak tanpa engine. So, engine adalah bahagian yang menjadikan kereta tersebut sempurna. Apa tadi saya nak bagi tahu? Oh iya, kita sambung di sini. Satu lagi perkataan yang kamu jumpa kat sini ialah komoditi ya. Satu perkataan yang kamu boleh gunakan, sekali lagi, komoditi. Perkataan komoditi. Apa maksud komoditi? Komoditi merujuk kepada apa itu komoditi? Siapa tahu? Permintaan. Bukan permintaan. Komoditi maksudnya barang Barang yang mempunyai permintaan. yang boleh dijual beli. Barang yang boleh dijual beli. Ini ialah komoditi. Contoh, getah ialah komoditi. Biji timah ialah komoditi. Sudah? Okey, mari kita lihat kembali baris ketiga tadi. Maupun pemasaran komponen bahasa sebagai komoditi. Apa maksudnya? Kemudian Salim, saya nak padam ni. Kamu tak boleh tetapkan harga untuk bahasa, dan kedua, bahasa dan mata wang tak ada kaitan. Kamu tak boleh gandingkan bahasa dan mata wang. Ada satu lagi perkara. Bahasa bukan komoditi. Bahasa bukan komoditi yang boleh dipasarkan. Apa maksudnya? Kita tak boleh jual beli bahasa. Faham atau tidak? Kita tidak boleh jual beli bahasa. Sekarang kamu baca balik keseluruhan ayat pertama. Please, tolong baca balik keseluruhan ayat pertama. Bukankah ayat pertama ni begitu puitis, beautiful? Setuju kelas? Setuju. Saya nak tanya anda, apakah faktor yang membolehkan seseorang menulis sebegini? Boleh kamu beritahu saya? Apakah yang membolehkan seseorang penulis menghasilkan satu ayat yang begitu unik? Creativity Yang pertama. and knowledge. Sorry? Creativity and knowledge. Sekali lagi? Creativity and knowledge. Creativity dan knowledge. Ya, anda harus kreatif ya. Kreatif satu. Apa maksud kreatif? Mari kita tengok apa maksud kreatif. Kreatif maksudnya apa? Okey, saya rasa kita akan bincang. Ada perkataan kreatif nanti. Kita akan bincang kemudian. Okey, mari kita sambung ayat ini. Saya nak habiskan ni sebelum kita berhenti rehat. Hal ini dikatakan, jadi adakah anda setuju kelas? Bahasa kamu tak ditetapkan harga untuk bahasa dan mata wang tak ada kaitan. Bermaksud bahasa bukan barang yang kamu boleh jual beli. Setuju? Setuju? Okey. Mari kita sambung. Hal ini dikatakan demikian kerana komoditi dan perkhidmatan. Okey, perkhidmatan maksudnya seperti saya
saya beri anda perkhidmatan. So komoditi lain, perkhidmatan lain. Komoditi barang. Okey, untuk dijual. Yang boleh dijual untuk dijual. Perkhidmatan merujuk kepada khidmat yang diberi untuk khidmat yang diberi dan dikenakan bayaran. So saya tidak jual barang, saya jual perkhidmatan. So bahasa tidak boleh dinilai berdasarkan mata wang. Hal ini dikatakan demikian kerana komoditi dan perkhidmatan lazimnya dinilai berdasarkan mata wang. Apa maksud? Kedua-dua ini, komoditi dan perkhidmatan dinilai dengan wang ringgit, mata wang. Dapat maksud ayat ini? Hal ini dikatakan demikian kerana komoditi dan perkhidmatan lazimnya. Apa maksud lazimnya? Okay. Ingat ya, biasa kamu guna perkataan biasanya. Boleh tak kamu tukar kepada lazimnya? Untuk membawa sedikit kelainan dalam aspek penulisan anda. Biasanya, lazimnya. Bukan sukar, kalau anda praktis sudah tentu anda dapat. Hal ini dikatakan demikian kerana komoditi dan perkhidmatan lazimnya biasanya dinilai berdasarkan mata wang. Namun, okey, mari kita tengok baris sini. Namun, kata-kata atau ayat tidak dalam apa-apa jua keadaan pun mengalami transaksi yang sedemikian rupa. Namun, kata-kata atau ayat. Okey, apa itu kata-kata atau ayat? Bahasalah. Bermaksud kata-kata atau ayat merujuk kepada bahasa. Tuliskan kalau tak faham ya. Namun kata-kata atau ayat, sebab bahasa terdiri pada kata-kata dan ayat. Namun kata-kata atau ayat tidak dalam apa-apa jua keadaan pun mengalami transaksi yang sedemikian rupa. Bermaksud transaksi maksudnya dinilai dengan mata wang. Transaksi maksudnya penjualan dan pembelian, jual beli. So bahasa, maksud ayat ni, bahasa kita tidak ada transaksi sebegini dalam apa jua keadaan pun. Bahasa tidak melalui transaksi jual beli dalam apa jua keadaan pun. Itu maksud ayat ni. Tak pernah kita jual beli bahasa. Dalam konteks, apa maksud dalam konteks ini? Maksudnya apa? Okey, kamu boleh guna dalam konteks ini maksudnya dalam hal ini, okey. Dalam konteks ini, dalam hal ini. Dalam konteks urusan jual beli, komunikasi dan pemahaman merupakan elemen utama bagi melancarkan proses urus niaga. Saya cabar anda, ayat terakhir ya. Dalam konteks urusan jual beli, komunikasi dan pemahaman merupakan elemen utama. Tulis kat situ, elemen kalau kamu tak faham maksudnya aspek. Elemen maksudnya aspek. Dalam konteks urusan jual beli, komunikasi dan pemahaman merupakan elemen utama bagi melancarkan proses urus niaga. Siapa nak terangkan ayat terakhir ini? Sebagai anda peluang? Sesiapa? So can I try? Okay. I think it means that bahasa penting untuk membolehkan komunikasi dan pemahaman semasa menjual beli.
Betul. Okey. 1, So, can I try? 2. Ya, cuba. Okay, so dalam pemasaran, macam kalau kita dah grow up dalam, kalau kita masuk dalam bidang bisnes ke apa-apa, kalau kita tahu bahasa, dia senang untuk kita berkomunikasi dengan pelanggan and up business lah macam tu. Betul. Dua-dua penerangan anda tu memang betul. Kamu faham. Bermaksud, apa yang saya fikirkan tadi ialah ini ya. Kita sebenarnya mau menanyakan soalan ini. Apakah fungsi bahasa dalam, saya guna ayat tadi ya, ayat terakhir tadi. Apakah fungsi bahasa dalam, apa guna? Fungsi maksudnya, apa guna bahasa? Apa guna bahasa dalam, sekejap, fungsi ni saya boleh tukar lagi. Apa guna, apakah fungsi ataupun kaitan, ni mungkin lebih tepat, apa kaitan, apa hubungan bahasa dengan proses jual beli? Apa hubungan bahasa dengan proses jual beli? Faham soalan ni? Apa fungsi atau kaitan? Bahasa, kamu tak boleh jual beli bahasa. Jadi apa fungsi bahasa dalam proses jual beli? Kita tak boleh jual beli bahasa. Jadi apa fungsi bahasa? Seperti yang dua sahabat kita terangkan, memudahkan urusan jual beli. Memudahkan urusan. Bahasa tidak menjadi sebahagian daripada aspek yang kita niagakan. Kita tak jual atau beli bahasa, tetapi bahasa dapat memudahkan urusan sebab kita berkomunikasi dengan menggunakan bahasa, betul? Memudahkan untuk kita jual dan beli. Itu fungsi bahasa. Itu kaitan antara bahasa dengan proses jual beli. Boleh? So, kita ada 5 perkara dalam petikan ini. 5 perkara yang diterangkan dalam petikan ini. Cuba tengok tajuk artikel ini kat bawah. Diubah suai, dipetik dan diubah suai daripada membahasakan nilai ekonomi. Membahasakan nilai ekonomi. Bermaksud akhirnya nilai ekonomi akan meningkat sekiranya tahap penggunaan bahasa itu efisien, cekap. Kalau bahasa digunakan dengan efisien, dengan cekap, nilai ekonomi akan meningkat. Sebab akhirnya bahasa memudahkan urusan jual beli. Okey? Kelas, kamu sebenarnya mungkin tidak tahu mengapa kita bincang semua ni. Tetapi inilah cara untuk mempelajari bahasa dengan menggunakan kaedah yang lain daripada yang lain. Dengar saya bercakap, dengar maksud yang cuba diterangkan oleh pengarang dengan penggunaan ragam ayat yang pelbagai, semua ni membantu kelas. Apa yang anda perlu buat? Fokus.